Assalamualaikum semua, selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam sesi Taman Ilmu bersama dengan Arodah Property. Okey, apa khabar hari ini? Sekarang ini kita masuk ke topik yang barulah. Okey, sekejap ni kita tunggu punya slide. So next. So hari ini kita akan bincangkan topik berkenaan dengan freehold dan leasehold. So kita semaklah apa itu beza dia ya. Okay, next. Okay. Apa itu freehold? Freehold ialah milikan tanpa had tempoh yang mana bila kita beli sesuatu unit-unit property tu yang ada freehold, maknanya milikan rumah, tanah atau pembangunan tu adalah untuk selama-lamanya. Maknanya tanpa perlu apa-apa bayaran kepada pihak kerajaan lah. Okay, next. Next pula adalah leasehold. Leasehold adalah mana dalam kata lain pajakan. Yang mana tanah tu diberi had-had dalam tempoh-tempoh yang tertentu dan biasanya tempoh yang biasa kita selalu dengar yang diberi adalah dalam 99 tahun. Okay, next. Okay, so apa punya yang freehold? Okay, freehold ni adalah hak milik sepenuhnya, kekal menjadi milik pembeli dan tak ada tamat tempoh lah. Jadi freehold ni kiranya macam sampai ke anak cucu cicit cuit macam tu. Maknanya seterusnya kalau selagi kita tak ada intent nak menjual, geran pada tanah tu adalah milik pada penama pada geran tu lah. Maknanya siapa nama yang tertera, contohlah kalau memula untuk masa beli tu, untuk geran tu letak nama A, ayah kan. And then bila dia dah berusia, dia kata tak apalah bagi kepada anak dia. So dia akan turunkan geran tu tukar pada nama anaknya dan seterusnya tanpa ada apa-apa sekatan ataupun dalam tempoh pajakan. Okay, next. Okay, untuk leasehold pula yang mana kita ada tempoh masa yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dan selalunya yang kita tahu dan kita dapat dan yang kita nampak tempoh pajakan tu adalah selama 99 tahun. Dan ada beberapa kes tempoh pajakan ada yang 55 tahun, 44 tahun. Tapi selalunya kita akan lagi panjang lagi baiklah kan. Sebabnya bila habis tempoh tu kita kena renew balik lah. Dan andai kata kita tak renew balik, maknanya unit tu kita tak boleh buat apa-apa. Terutamanya kalau nak jual. Bila nak jual tu memang tak dapat lah. Okay, so yang apa ni, tempoh 99 tahun. Okay. Dan sekiranya apa ni untuk tanah yang statusnya tanah atau rumah yang status leasehold, pihak kerajaan negeri ada hak untuk mengambil balik unit kita ni. Tapi walau bagaimanapun kita ni boleh menuntut ataupun merayu kepada pihak kerajaan untuk extendkan tarikh ataupun panjangkan lagi tempoh pajakan tu. Dan yang paling selalunya pembeli rasa berat untuk membeli tanah yang dalam ada perkataan leasehold ni, selalunya andaian mereka tanah yang satu leasehold ni akan diambil balik.
Macamnya kerajaan boleh request untuk ambil balik, tapi kita kena ingat ya, bila ada liso ni untuk kegunaan pembangunan, selalunya buat jalan raya kan. Tapi kita sebagai penduduk selalunya boleh buat rayuan kepada kerajaan yang mana kita dah lama bermaksudin kat situ, kita mohon rayuan untuk tidak dilakukan apa-apa projek pembangunan dekat kawasan kita. Okay. Selalunya itulah, dan juga salah satu untuk liso ni juga selalunya untuk menjaga hak-hak kepentingan tanah tu sendiri, terutama tanah yang berizab Melayu, macam tu. Dia untuk menjaga hak kepentingan bumi lah, untuk utamanya untuk orang Melayu. Okay, so next. Okay, so ada apa-apa yang ada soalan ke? Freehold banyak di kawasan bandar atau luar bandar? Sekarang ni kalau diikutkan, biasanya kalau bandar tu kita kata yang dekat dengan pusat-pusat kerajaan, macam kawasan Selama, macam Kuala Lumpur, Kelang, bandar-bandar yang pusat-pusat pembangunan lah. Okey, kalau nak kata bandar atau luar bandar, mana yang lebih banyak? Sekarang ni rasanya dia bergantung kepada tanah. Bergantung kepada yang telah digazetkan masa awal-awal lagi oleh pihak kerajaan. Yang mana contoh macam tanah kawasan area Sungai Merap. Sungai Merap, yang kita tahu tanahnya banyak berstatus leasehold. Walaupun dia dekat dengan Putrajaya, dekat dengan pusat pusat-pusat pentadbiran, sekolah, universiti, tapi kawasan ni berstatus leasehold. Dan manakala bila ia bertukar menjadi freehold, jadi value pada tanah tu akan naik. Harap menjawablah soalan Cik Farid tadi. Kalau leasehold strata murah lagi ke? Tidak juga. Ia bergantung juga pada apa orang kata apa nak cakap dia punya tanah tu macam dia kesibukan kawasan tu, maksudnya kawasan tu dia contohnya dekat tak dengan pusat pendidikan, masjid, kemudahan-kemudahan tertentu, bukannya macam tempat yang jauh daripada pusat-pusat bandar. Kadang kalau yang liso yang serata ni, kalau yang dekat pusat-pusat bandar, ada je yang mahal. Okey, ada lagi ke? Boleh ke kalau kita rumah liso dah duduk lama, ambil balik tanah untuk bangunan? Macam yang Akak bagi tahu tadilah, biasanya kita boleh buat surat rayuan bersama dengan komuniti. Dekat situ kita merayu untuk kawasan kita tidak diambil untuk pembangunan. Selalunya ada diterima. Selalunya diterima, tapi melalui beberapa fasa lah, maknanya case by case lah. Pihak kerajaan pun dia akan pertimbangkan kita punya rayuan. Okay, so ada perbezaan kelulusan pinjaman untuk freehold, perbezaan kelulusan pinjaman. Tiada, tak ada beza. Sebab dia punya arrangement adalah sama. Yang membezakannya adalah dia punya duration, maksudnya perjalanan proses tu je. Contohnya kalau proses untuk permohonan pinjaman untuk freehold ni, biasa kita ambil masa dalam 3, 4 atau 5 bulan. Dan ada setengah tu 2 bulan je dah settle. Tapi kalau leasehold akan ambil masa 7 ke 8 bulan. Setahun pun ada. Okey.
Okay, rasanya sampai setakat ni dulu untuk topik akad kali ni. Beza freehold dengan leasehold. So sekiranya ada kalau nak tanya nanti boleh tinggalkan komen. InsyaAllah tim daripada Arada Property akan menjawab komen-komen tu selepas ni. Akhir kata, jangan lupa follow kami di media sosial, di FB page Arada Property dan juga di YouTube channel. Atau hubungi kami terus di 012-2029-913. Okey, sampai jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Bye.